Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim, ila siratin mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang banyak yang tak terhingga itu adalah puji yang kita memulangkan balik kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sekalian alam ini, semua yang Allah jadikan sebanyak bilangan nafas memuji kepada Allah tidaklah layak dan tidaklah sama seperti Allah itu memuji diri dia sendiri. Jadi setiap makhluk-makhluk yang memuji kepada Allah sebanyak bilangan nafas yang Allah jadikan ataupun sekalian alam ini, semuanya memuji Allah, dan sesungguhnya Allah itu yang tahu memuji diri. Walaupun semua itu memuji pada Allah jadikan, tapi sebenarnya Allah tu yang sendiri, esanya dirinya yang tahu memuji. Jadi kita ini memuji ni tadi untuk sampai kepada puji yang dikata bila orang tu mendapat nikmat dia memuji kepada Allah. Alhamdulillah, itu puji atas dia dapat nikmat. Yang kedua, makamnya orang tu puji sebab dia mendapatkan, merasakan sesuatu yang dia hendak. Tu puji tu masih lagi puji orang awam. Tapi puji orang yang istimewa, dia rasakan tanpa ada apa pun yang dia kecapi nikmat, dia merasakan nikmat dia hidupnya tu tadi, dia memuji Allah tu selagi dia hidup. Dan sungguh pun tak dapat apa pun dalam hidup dia. Yang pentingnya dia tahu hidupnya tu dia sentiasa memuji Allah. Itu orang hawas, orang pilihan Allah. Lagi yang paling tinggi iaitu dia kedudukan Rasulullah SAW, ulul azmi, para nabi, wali-wali Allah. Maknanya dia lebih lagi kepada puji yang dikata setiap lontaran kata Rasulullah, sabda Rasulullah, sesungguhnya apa yang aku puji, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang tahu memuji. Dan aku ni memuji menunjukkan sebenarnya, ya Allah, Engkaulah yang memuji dirimu sendiri. Ya Allah, itu orang hawasul hawas. Dia duduk makam yang dikatakan tadi dah tak ada dia dinding tauhid, dinding makna keesaan dah. Maknanya dah tenggelam, memang dah tak ada kedirian dia lagi dah. Jadi kalau kita nak kata dia ni apa pun dia tak kisah. Kau nak kata dia Syiah ke, nak kata dia Wahabi ke, nak kata dia fahaman apa pun fahaman, fahaman salah ke, fahaman sesat ke, fahaman manunggaling wahdatul wujud ke, Jabariyah ke, apa pun fahaman dia tak ke. Malah dia bersyukur, terima kasihlah kau letakkan aku ada juga Wahabi. Selama ni aku dah dengan Allah, aku tak memerlukan nama, kau bagi nama. Jadi dia gitu. Bila dia sampai kepada betul-betul, dia tak peduli dah. Macam Rasulullah SAW, perjanjian Hudaibiyah, kafir Quraisy tak mau tulis
Muhammad Rasulullah, dia nak Muhammad bin Abdullah, sudah. Mana boleh Rasulullah, aku tak itiram kau pesuruh Tuhan kau pun. Tak ada. Engkau tak ada payah pakai lah apa ni pangkat-pangkat. Engkau Muhammad bin Abdullah ya. Sahabat tu jadi macam, ya, ni Rasulullah kena. Nabi Rasulullah kata apa? Tak payah, biar dia taruh nama aku pun dah cukup. Ha. Yang penting dia buat perjalanan, jadi perjalanan. Yang penting apa yang Allah Ta'ala telah susun tu tadi, yang penting aku rasakan Allah. Nama aku tak perlu pun tak kisah. Oh, subhanallah. Ya. Jadi kita ni hidup jangan ya sangat. Ya sangat dengan pangkat, ya sangat dengan konon-konon kebanggaan kita dengan kita punya kedudukan kebangsawaan kita, keturunan kita. Ya, jangan dibanggakan sangatlah. Dan bukan bermakna saya suruh hina, bukan. Jangan. Bila dah sampai bab ni, kita hanya ada Allah. Jadi benda-benda tu akan mengganggu kita dengan Allah nanti. Kalau misal kata kita membanggakan kita keturunan orang kaya, keturunan orang cerdik pandai, keturunan panglima, keturunan apa pun semua, itu sekadar kita tahu, jangan pakai. Yang kita pakai, kita kalau nakkan betul-betul dinding tauhid zat yang betul-betul di situ. Baru kita faham, nanti baru kita nampak apa yang terjadi tadi, pangkat ke apa ke semua kita nampak dia belaka. Kita akan tenang. Tadi saya tadi pagi pergi satu masjid. Jadi ini kan serban. Saya selalu bawa rida. Jadi rida tu tadi, bila saya dah solat, saya gunakan rida. Sebab rida dia punya salah satu kegunaan dia ada sejadah, serban dan juga selendang. Ya. Jadi banyak orang-orang kita ni di Malaysia ni, dia kata ikut SOP yang jaga, dia kata mesti menggunakan sejadah. Dia cakap dengan saya, minta maaf tuan, lain kali bawa sejadah. Saya cakap, ni sejadah. Dia kata, tak, sejadah yang tu. Saya cakap dengan dia, ini 3 kegunaan ni. Ni sejadah. Saya tahu awak ni tahu, tapi mengapa awak kata ni bukan sejadah? Awak tahu sebab saya bagi tahu yang ni ke? Atau sebelum ni kalau awak tahu, awak takkan cakap dengan saya ni kena bawa sejadah. Kalau awak nak cakap betul-betul, ni jangan bawa yang sejadah ni, nak sejadah macam orang lain, biar ambil gambar sama. Ya. Contoh gitulah. Tapi saya malah nak cerita banyak. Saya pun yelah. Tapi yang mustahaknya watawasau bil haq, watawasau bil, saya dah sampaikan. Jadi dalam hadis mengatakan Nabi lebih banyak bawa rida daripada pakai serban. Dia pakai serban tapi lebih kerap rida. Sebab rida ni 3 boleh. Ya, boleh buat selimut, boleh macam-macam. Satu lagi, dia tu memang boleh buat sejadah. Sejadah lah dipanggil Nabi. Ya. Tapi orang kita ni kebanyakan, bukan sinilah, orang bumi lain, kebanyakan dia tak faham. Dia nak macam tu SOP mesti sejadah yang, padahal ni sejadah lah, rida tu termasuk. Jadi itulah tadi, kita ni manusia ni, bila kita bagi tahu, dia kata faham tapi dia tak faham. Kita ingat kita bagi tahu dia faham, dia ulangkan perkataan kita rupanya. Ya betul, saya tahu ni rida, tapi kita rida ni sejadah, tapi kita nak sejadah. Sejadah apa lagi? Dia nak sejadah yang sama macam orang lain punya sejadah. Khusus sejadah aja. Mana dia tu saya kata tadi. Tak usah kita nak berdebat-debat orang ini. Kita dah bagi tahu, okey angkat kaki, okey. Okeylah. Okey. Kita kata gitu. Jadi gitu, saya sekarang ni kita memang Nabi dah bagi tahu kita akan menghadapi yang gini. Manusia-manusia yang maknanya bila dibagi tahu, dia kata siapa Tuhan kau? Allah. Tapi bila kita semak balik, dia hanya mulut dia hanya sebut
Tapi dia tak faham. Tapi bila kita cerita dia faham. Tapi sebenarnya dia memang tak faham lagi. Jangan percayalah kata kalau dia kata dia faham. Bukan kita nak, maknanya saya cakap ni bukan bumi sini. Bumi tempat lain. Jadi kita ni memang betul Rasulullah bagi tahu itulah. Manusia ni memang Allah Ta'ala pun bagi tahu. Rasulullah pun dah dibagi tahu Allah Ta'ala. Manusia ni suka membantah. Suka berbalah-balah. Manusia. Jadi kita jangan. Kita jadi yang maknanya insan betul-betul yang kenal diri, kenal Allah, kita tak suka yang jenis itu. Kalau agak dia punca macam dia nak berbalah, nak berdebat, kita bagi dia menang lah, kita tinggalkan. Jangan masukkan dalam otak sejarah hidup kita berbalah ataupun mencari siapa betul siapa salah. Nak menilai orang seolah-olah kita suruh orang lain menilai, kita seolah-olah kita jadi kita ni hebat. Jangan ada perangai tu. Buang. Kita nak jadi orang ahli Allah, nak betul-betul dengan Allah. Jangan. Kita selalu beres diri kita. Kita punya solat pun banyak lagi datang perkara-perkara yang mengarut-ngarut. Lebih baik tu kita tangisi. Kita perlu, ya Allah, aku tadi berjalan kat kedai tu nampak orang pakai seluar pendek. Kan? Lepas tu aku, ya Allah, aku rasa macam dia tu buat maksiat banyak. Aku ni bersih, ya Allah. Itu yang kita selalu kotornya hati aku. Sepatutnya aku doakan dia, ya Allah. Dalam diri itu berjalan begitu, sepatutnya kita menyesali diri. Sepatutnya kita mendoakan orang yang kita nampak tu maksiat. Inilah kali terakhir aku lihat dia. Ini tidak. Kita macam lalu kita nampak dia macam maksiat, macam kita rasa ni banyak orang kotor kat bumi ni. Kita mempertikaikan Allah Ta'ala punya. Boleh kita nampak betul, tapi kita kena, kalau nak bagi tahulah cara hikmah, kita tahu. Kalau dia tak nak, sudah. Kalau tak boleh, kita doa selemah-lemah iman, ya Allah. Jangan merasa kita baik dia, itu tak boleh. Itu akan jadi beban nanti kita. Kita rasa macam seolah kita bersih, dia tu kotor. Jangan. Kalau kita nak bersih betul-betul, kita merasakan tadi kesucian tu, kita bagi keberkatan pada orang lain. Kita rasa sebab dia buat maksiat tu, sebab akulah tak pergi tegur dia. Aku yang bersalah dalam bab ni. Kena gitu. Kalau dia tu tak faham, dia tegur kita, kata ni bukan sejadah ni, kita bagi tahu ni 3 serangkai je boleh. Tapi kalau dia tak mau faham, tak apalah, okey. Sudah kan. Jangan kita kita jangan dia tu nakkan sangat, macam dia tu dia ikut undang-undang, ikut SOP. Dia rasa macam dia ada kuasa untuk tu. Tapi kita bukan nak tunjuk kuasa, kita hanya nak bagi tahu je. Kau tugas kau tu betul, bagus. Tapi yang kau tegur ni tak kena, sebab kau tak faham apa tu ridak. Bila aku bagi tahu pun kau kata faham. Tapi kau tak faham juga, kau suruh bawa tu juga. Jadi gitulah. Ini kita menghadapi manusia gini. Rasulullah tu lebih, jadi kita kena ingat Rasulullah lebih teruk lagi mana. Jadi campur terus. Pertapaan umatku adalah bercampur masyarakat. Kita campur masyarakat. Tapi kita menghadapi tu, kita balik, kita doakan dia. Jangan kita marah-marah, kita sabar, kita doa, ya Allah, dia bukakanlah, ya Allah. Kita menangis, kita sedih, kan, ya Allah. Aku lemah, aku tak mampu, ya Allah. Dan dia tu hamba Engkau. Kau ampunkanlah dia. Kau bagi dia hidayah. Engkau lebih bijaksana, ya Allah. Buang, maknanya naturalkan balik kita dengan, jangan bawa-bawa masuk dalam pemikiran kita tu tadi. Allah akan tepi alam nasyrah laka sadrak wa wadana anka wizrak allazi anka buang. Nama kita ni kita serah kepada Allah Ta'ala yang tahu mengurusi diri kita. Ada orang dia kurang faham. Kadang-kadang kita kata bila kita dah serah kepada Allah, maknanya kita tak payah usaha lah.
Dia punya kata gitu. Masih lagi dia tak faham istilah. Bila kita la haula wala quwata illa billahil aliyah, kita serahkan diri kita segala-gala pun kepada Allah 100%. Allah Ta'ala kata apa? Aku yang tahu mengurus diri dia. Maknanya segala apa pemikiran kita nak ke mana, sebenarnya memang Allah yang urus. Selama ni kita ingat kita yang berfikir nak ke sini, kita yang rancang, kita rasa nak tidur ke apa, nak makan apa, kita tertipu tau. Innal insana lafil tertipu, masih lagi merasa diri tu. Dan bila ada orang apa ni serah diri pada Allah cakap gitu, yang betul-betul faham, inilah dia. Duk diam tak payah usaha, duk tunggu apa benda Allah Ta'ala nak turunkan. La haula wala. Kau tak faham makam tu. Kau punya makam, engkau masih lagi makna kena usaha, dan kau bergantung lagi pada usaha. Hidup kau dalam keadaan menduakan Allah. Engkau tak nampak yang usaha yang kau pergi usaha tu siapa yang gerakkan? Kehendak daripada siapa tu? Ni saya nak minum apa ni, air kopi ni tadi, ke saya sendiri nak kopi? Tak terasa ke datang dulu. Bila rasa tu datang daripada Allah, dia sentuhkan otak kita, kita pun berasa nak kopi. Jangan sombong kau kata ni aku yang nak pilihan ni. Ya Allah, kau menutupi dia yang bagi rasa. Kau tak ada apa, kosong lah. Tahu tak? Cakap pandai, cerita pandai. Bila kita apa, olahkan dia tak faham, tak betul. Dia kata kenal Allah, rupanya mulut dia je. Zaman kafir Quraisy tu sama juga, siapa tu? Dia pun mengaku Allah juga. Tapi rupanya dia hanya mulut aja. Tapi bukan saya cakap bumi sini sekarang ni mana. Jadi menghadapi orang yang begini, yang munafik ni, yang maknanya dia Islam, dia tetapi dia punya kedirian dia tu tadi yang dalam tu disembunyikan dengan sifat kemunafikan. Kemunafikan hati ni lebih bahaya lagi. Di luar dia Islam, alim, profesor, pandai, cerdik, apa semua, pangkat tinggi apa semua, tapi di dalam dia ada sifat kemunafikan. Dalam diri tu Rasulullah kata, risau betul aku jenis manusia yang gini. Kalau dia orang mukmin, dia kenal diri, kenal Allah, aku tak risau, pasal Allah akan membentengi dia, sentiasa selamatkan. Dan kalau dia musyrik, mensekutukan Allah, Allah akan beri dia kepada dia lambang, iaitu kesesatan, kerosakan. Kita boleh kenal. Tapi yang munafik ni, yang munafik hati ni tadi, disembunyikan kepura-puraan ni, Rasulullah kata dia lebih risau lagi. Jadi ini hari kita tak tahu. Ini hari tajuk pun saya pun tak tahu tajuk apa benda. Tapi ni nak diceritakan tadi. Kalau kita tak bereskan diri kita ni, tak mau kenal diri, tak nak kenal Allah, kita tak beres yang mustahak ni, sifat itu akan datang. Dan bila dia datang sifat munafik kepada diri kita ni tadi, kita pun tak rasa macam kita ada sifat munafik. Padahal di sisi Allah memang Allah tahu inilah orang munafik. Kita ni lah munafik. Selagi kita tak kenal diri, tak kenal Allah betul-betul. Kalau kita dah kenal diri, kenal Allah betul-betul, kita tak ada, kita dah tak ada. Itu yang dikatakan, itulah yang dikatakan dia tidak ada apa-apa kehendak lain melainkan Allah. Jadi macam mana kita nak memproses supaya diri kita ni sentiasa berada di dalam, dia panggil tadi, kalau saya cakap nanti, maknanya benteng. Benteng kita duduk dalam. Bukan. Benteng tu maknanya kita tak merasa ada diri, baru duduk benteng lah tu. Tapi kalau benteng kita buatkan objek seolah-olah kita duduk dalam benteng, itu pun malaikat maut pun boleh tembus lagi. Jadi benteng yang sebenar yang kita katakan tadi,
dia berada dalam benteng ku, dia masukkan Allah tadi. La ilaha illallah tu adalah siapa yang betul-betul sebut dia berada dalam benteng tu, dah aku jamin keamanan. Maksudnya kita bila dia sebut la ilallah dah tak ada kita dah. Itu ya dipraktiskan dulu. Dipraktiskan dalam kehidupan kita. Ya. Bukan makna praktis tu ditikar sejadah ya tengah malam, bukan, tak semestinya lah. Itu perlu, tapi bukan maknanya saya cakap mesti dia terbawa. Macam contoh, kita dah tak ada rasa kedirian. Contoh kita ambil gelas ni, kita automatik kita dah tak rasa kita yang angkat. Tapi kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita akan rasa kita yang angkat, ataupun langsung kosong aja. Tak ada rasa apa-apa, terasa yang kosong kau tak ada. Tapi kalau kita, bila kita dah mula belajar kenal diri, kenal Allah, kita dah mula takut nak bergerak tu tanpa izin dia. Kita mula mempraktis dia. Kita nak lihat bersama. Aku tadi lihat, aku merasa adik dengar bersama. Praktis. Nanti dalam kehidupan kita setiap 24 jam tu kita mempraktis dia. Nak tidur bersama. Kita tak rasa kita yang tidur dengan sendiri. Kita tahu Allah yang membawa kita tidur tadi, yang keluarkan roh kita. Semua kita nampak dalam hidup kita semua susunan Allah. Tapi kalau kita tak belajar benda ni, kenal diri, kenal Allah, saya nak cakap macam mana? Malahan nanti dia menentang, dia ajak berbalah, dia ajak berdebat dengan kita. Dia kata saja kata semuanya yang melihat Allah, habis dia tu bercakap tu dia kata iya bercakap ni dia kalam dia lah. Jangan kau nampak akunya tadi bercakap atas sebab apa yang dia suruh cakap. Kita semua gitu. Cuma kita bila tak belajar, kita perasan kita. Itu maka disuruh tadi la ilaha illallah. Disuruh kita mengucap tu tadi atas dasar kita faham. Tapi sekarang kita kebanyakan bukan bumi sinilah. Bila kita bercakap, kita ingat yang tadi mengucap tu dah lengkap dah. Tak apalah, patahlah balik. Bedah siasatlah apa yang kita dah ucapkan tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita betul-betul dah mengakui yang adanya Allah. Kita semua ni tak ada. Macam mana kita nak praktiskan dia? Carilah orang yang arif billah. Tadi saya dah cakap dah, kalau kau sekadang kau pergi jumpa sakit, kau pergi jumpa yang doktor klinik biasa, bukan saya nak hina lah, bukan maknanya doktor tu tak bagus, tapi kau jumpa klinik ni, doktor-doktor yang biasa ni, klinik kan, sakit, dia bagi ubat untuk tahan sakit tu, bukan boleh sembuh nanti datang balik, ibarat gitulah. Tapi kalau kau jumpa yang pakar dia, spesialis dia kan, dia ajar kau macam mana nak hilangkan. Jaga pantang ni, jaga tadi. Jadi diri kamu ni tahu bahawasanya punca dia tadi, dia cari punca sakit tu tadi untuk kita. Jadi ginilah bila kita belajar kenal diri, kenal Allah ni, nanti jumpa orang arif billah yang kenal diri, kenal Allah betul, dah berkehidupan betul-betul dengan Allah, dia akan tengok, dia kata puncanya kau ada kedirian dia je. Penyakit tu paling besar. Paling besar penyakit adalah engkau masih ada rasa kedirian. Itu je. Cuba kau cari jalan ataupun kau berusaha bersungguh-sungguh untuk menghilangkan diri kau sesuai dengan yang kau selalu sebut daripada kecil. La ilaha illallah. Bila kau tak pernah nak bedah siasat, yang kau bedah siasat, kau tengok apa yang kau sebut selama ni. La ilaha illallah. Apa yang kau faham? Engkau hanya tahu maksud yang tafsir tu, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi bila perbuatan kau masih lagi menunjuk engkau ada, Allah pun ada, engkau rasa dua, mana boleh ada wujud dua? Mana engkau tak beres lagi. Lepas tu engkau ambil ilmu-ilmu lain, sedangkan asas tu tadi
mentauhidkan Allah tu bekas dia kau dah tak sempurnakan lagi. Bila masuk ilmu lain mungkin dia akan retak bekas tu, akan jadi yang tak elok. Sebab engkau tak memantapkan yang ni tadi. Ini bukan ilmu ni bukan kerugian. Ilmu ni bukan satu desakan. Ilmu ni adalah kebahagiaan. Ilmu ni adalah keberuntungan. Ilmu ni bukan untuk tekanan. Ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni. Nampak mula-mula memang tekanan, tapi bukan tekanan. Allah nak tengok kesungguhan kita, Allah akan bagi. Allah sendiri akan bagi. Ya. Tu. Sebab kita kaji macam-macam objek lah kat muka bumi ni, kat langit ke kat mana ke. Kita kaji macam-macam pun kita tak dapat nak gambarkan Allah Ta'ala. Memang tak boleh gambarkan. Tapi itulah yang dimaksudkan Sayyidina Ali, kesucian dan juga engkau betul-betul yakin engkau ni tak ada. Itu je dia punya. Jangan lari daripada tajuk tu. Kau kena ingat engkau ni tak asalnya tak ada. Jadi bila hidup ni Allah yang bagi, dan kau jangan merasa bila kau dibagi hidup kau tak sedar diri, kau rasa kau yang hidup. Itu je. Yakin dan kau terus bawa. Rupanya memang kau tak pernah hidup pun. Yang hidup hanya Allah. Engkau je perasaan. Engkau je dalam angan-angan. Bila kau rasa kau hidup, kau kepunyaan hidup kau, jadi kau macam-macam kau nak, jadi beban jadi Allah tu turunkan yang pertama sekali, yang paling kalimat yang paling suci, paling ikhlas, iaitu la ilaha illallah. Engkau tak mau beresi, tak mau pedas siasat. Engkau kata kau dah kenal dah. Aku dah berpuluh tahun dah. Hari-hari 10,000 aku zikir la ilaha illallah. Lepas tu dah 30 tahun, takkan aku tak kenal Allah. Allah bukan nilai banyak sebutan kau. Bukanlah saya cakap tak boleh sebut, bukan. Tapi Allah tu tengok kau faham tak? Kau faham tak? Jadi jangan tertipulah. Itu Allah Ta'ala bagi tahu. Manusia yang paling rugi, dia menyangka dia faham. Padahal Allah tengok dia tak faham lagi. Sebab dia lagi mengaku dia buat amal apa semua. Dia kata aku yang solat, aku yang puasa, aku yang apa nak bagi aku ya Allah ganjaran. Itu maknanya kau tak kenal Allah. Tapi kau kata kau buat amal banyak, kau kenal Allah. Tapi sebenarnya itulah dia. Manusia ni kan kita menghadapi manusia yang begitu. Fi qulubihim marad. Di hati mereka tu ada penyakit itulah. Kesombongan merasa ada di, itulah kesombongan yang iblis ditajalikan oleh Allah. Iblis tadi, itulah dia masalah kita ni. Dijadikan makhluk iblis untuk menterjemahkan kita punya itulah. Bukan nak disalahkan iblis tu, tapi Allah buatkan skrip iblis tu supaya kita pandang itulah diri kita. Bila kita ada rasa diri, akan keluar perangai-perangai sombong, ria, takabur. Itu semua membebankan hidup. Tu. Bila kita buat baik, kita rasa kita yang baik. Tu sama juga tu. Tu pasal perlu awal-awal lagi kita kena kenal Allah. Sebab kalimah yang pertama kita diazankan oleh mak bapak kita adalah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebesaran Allah SWT tak ada semua ni. Semua kebesaran Allah dimasukkan lagi. Pengakuan tadi tak ada, yang adanya. Cuba kita selidik, kita telisik lah. Kalau orang bahasa dulu-dulu ni dia panggil telisik lah. Kalau bahasa Allah Ta'ala tu wa fi anfusikum afala tubsirun. Dia suruh memikirkan. Dia suruh pandang, perhatilah betul-betul. Perhati butuh bukan dengan mata aja, dengan berfikir sekali. Baru kita dapat berfikir sejenak tu lebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Sejenak berfikir yang macam mana? Berfikir yang gitulah, mengarah kepada mengesahkan Allah. Bukan memfikir macam mana kita nak
tabir dunia ni. Itu fikir juga, itu bagus juga, tapi fikir yang dimaksudkan kelebihannya je. 70 tahun ibadah tu macam 70 tahun ibadatnya adalah berfikir yang macam mana kita nak mengesakan Allah betul-betul sampai tak ada diri kita. Ini saya bagi tahu ni bukan saya mereka-reka daripada mana-mana ya. Ini adalah bila kita duduk dalam kesucian, kita minta faham betul-betul Allah yang nak bagi turunkan kalimat-kalimat suci. Ya. Jadi jangan pandang sayanya tadi, pandang kalimat-kalimat suci itu yang daripada Allah ni tadi. Ini dia memberikan kepada kita, bila kalimat tu suci, dia akan masuk dalam rongga-rongga kita, masuk ke rohaniah kita, terasa dia punya zadathum iman, bertambah rasa yakin lagi pada Allah. Setelah yakin tu dah ada, lagi yakin, teguh lagi, mantap lagi, hingga kita dah tak heran dah sekeliling kita. Amal ke benda ke, bukan kita nak pelekeh, bukan. Kitanya tadi dah lebih mementingkan dianya. Kita tak berhajat langsung nak ada nama kita. Tak berhajat langsung, dah jadi benci pada macam tu lah bahasa dia gitu. Dah jadi benci diri kita pasal kita dah dibagi tahu Allah. Bila engkau merasa diri engkau, maknanya engkau telah mensekutukan aku. Engkau berada di dalam yang kau tadi minta tadi, Allahumma ajirna minan nar wa fil akhirati hasanatan wa qina azab. Kita minta jauhkan dari azab. Kita minta mulutnya, tapi kita tak faham azab tu apa benda. Kita kata neraka tu azab. Bukan bila kau lupa pada Allah, kau rasa ada diri kau, tu azab. Jadi sesuaikan bila kau minta Allahumma ajirna minan, jauhkanlah. Maknanya kau jangan lagi rasa ada diri, kau merasa dia aja. Macam mana kamu, saya cakap ni, praktiskanlah kalimat-kalimat yang Allah Ta'ala bagi tahu ni. La ilaha illallah tu kalimat Allah yang paling suci. Kalau kita fahami, itu yang naik, yang solid sampai kepada Allah. La ilaha illallah. Apa amalan-amalan kau yang tak boleh naik ke atas, la ilaha illallah yang akan bawa semua tu. Apa amalan kau? Kau haji, kau apa, kau buat macam-macam ibadah kau bawa, takkan terangkat selagi kau tak menafikan semua itu hak engkau. Ya Allah, engkau yang berbuat tadi, aku haji, aku beramal ni semua, engkau ya Allah. La ilaha illallah lah maksudnya. Itu pasal Rasulullah SAW bila Isra' wal Mi'raj, dia sampai kepada langit keempat, dia nampak cahaya naik Apakah itu? Nabi Ibrahim kata kat langit keempat, itulah kalimat suci la ilaha illallah. Dia langsung menuju kepada Allah, tak ada sekatan. Kalau engkau naik tadi dia satu, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, ini kalau la ilaha illallah terus kepada Allah. Tak nak, tak yakin lagi. Jadi bila kita sebut kalimat Allah, itu saya cakap ni, kalimat ni Allah bagi special, geliga, yang tak ada lebih antik lagi, yang memang kalimat ini memang daripada Allah sendiri. Kalimat suci yang ini telisik betul-betul, kaji, berdasiasat sampai tak ada diri kau, yang ada hanya dia semua. Itulah dia, kau dah dapat kesucian tu tadi. Duduk kat situ, jadi segala ilmu akan dah datang. Ilmu makrifat ke, ilmu tinggi ke, ilmu karamah ke, ilmu apa pun semua akan dah datang. Sebab karamah tu sendiri pun tak dapat menuju kepada mengesakan Allah. Dia sekadar mempamerkan tajalikan mukjizat tu. Bukan saya nak pelekehkan mukjizat karamah, bukan. Saya nak bagi faham ni, tauhid ni jangan kau adakan yang sikit pun tak boleh tau. Mukjizat pun kau tak boleh bersandar, sebab Nabi pun tak bersandar pada tongkat dia, Nabi Musa. Rasulullah pun tak sandar pada mukjizat. Rasulullah Allah dulu. Malaikat datang suruh Iqra' pun dia tak mau cakap. Pasal dia duduk dalam gua Hira tu betapa 40 hari dia dah dengan Allah. Dia tak mau orang lain suruh cakap, dia tak mau ikut. Dia nak arahan daripada Allah. Faham? Allah suruh ikut, baru dia ikut. Faham tak? Itu saya cakap, itu kena fahami dulu. Tapi kalau kau dah isi dengan ilmu-ilmu luar, lepas tu kau tak nak keluarkan, sampai bila kau tak akan dapat kemanisan dengan tauhid dengan Allah tadi, yang Rasulullah dapat tadi.
Rasulullah ajarkan ini dulu. Sekarang tak apalah kau dah ambil ilmu luar. Tahu tapi bukan saya suruh buang. Untuk kau nak dapat ni. Saya sedih lah kalau kau tak dapat. Rasulullah, Allah Ta'ala sedih kalau kita tak dapat ni. Patutnya kita ambil ni dulu. Kita dah kebanyakan. Bukan bumi sini. Jadi kesian kita ni sekarang ni. Kalau apa-apa nanti saya akan disoal. Pasal saya dah dibagi pengetahuan oleh Allah kalimat Rabbi, kalimat yang suci tadi. La ilaha illallah, saya dah dibagi faham oleh Allah. Saya dah dapat nikmat yang tak ada nikmat yang lebih besar lagi. Saya nak lain pun dapat juga. Ke? Jadi saya tak heran lah tinggi mana ilmu kau ke, apa benda perjuang kau. Aku nak tengok kau dapat tak Allah dulu. Sebab mujizat, karamah, apa saja pun itu semua kalau kau ada, tapi kau dengan Allah tak ada makna tak? Ada makna tak? Nabi-nabi pun takut nak guna mukjizat. Ditinggalkan Allah. Tak, mukjizat Nabi Sulaiman. Dia kata, ya Allah ni semua harta kekayaan semua boleh aku tundukkan semua ni sebab engkau ya Allah. Tak, bukan cincin ni. Tak, bukan cincin apa yang Allah bagi ni. Tapi engkau ya Allah, engkau, aku takut engkau. Jadi jangan sampai ini semua sampai menyebabkan aku lupa pada engkau. Aku tak nak ya Allah. Itu Nabi Sulaiman dah macam-macam kekayaan, tak boleh nak cakap lah. Tak? Jadi Allah jadi macam tu. Nabi Ayub sakit seluruh badan. Habis sampai isteri dia akhirnya pun cabut tinggalkan dia. Habis. Hancur badan dah. Dah ulat dah tak tahu nak makan kat mana dah. Habis lagi. Apa dia kata? Ya Allah, ini sakit tak sakit? Ini sakit semua ni, dah teruk ni. Tak sakit sangat ya Allah. Yang lebih sakitnya bila aku ni berpisah. Engkau tu jangan pisah dengan aku. Tu lebih sakit ya Allah. Oh ya Allah. Kita baru sakit gigi sikit, hilang semua dah. Nampak? Lawan Allah bagi sikit-sikit. Dia tak bagi macam Nabi Ayub. Memang tak sanggup kita. Dia bagi sikit-sikit dulu. Jadi Allah tu la yukallifullahu nafsan illa, Allah tu memberikan sesuatu tu, dia bagi kekuatan 10 kilo, baru dia suruh angkat 10 kilo. Barat gitulah. Dia bagi dulu kekuatan 10 kilo, baru dia suruh kita angkat 10 kilo. Dia tak bagi 20 kilo, ibarat gitu. Jadi kita, mentaliti kita yang salah menafsirkan kepada Allah. Kita sangka buruk. Yang banyak nikmat dapat kat kita tu, kita diam-diam. Yang bila kena sakit gigi sikit tu, kita kata, ya Allah, teruknya aku punya ujiannya. Padahal gigi banyak lagi, mata semua okey semua kan. Nabi Ayub seluruh. Tapi apa kata dia? Ya Allah, ini semua hak engkau ya Allah. Kau nak ambil lah ya Allah. Tapi aku tu dengan kau janganlah ya Allah. Aku punya syok aku punya cinta kau, tolonglah Allah. Janganlah ya Allah. Yang lain kau nak ambil tapi aku. Gitu. Walaupun mukjizat Nabi berdoa dia makbul. Isteri Nabi Ayub kata, Abang dah 20 tahun sakit bang. Abang minta pada Allah. Abang kan Nabi bang. Ke? Aku malulah ramah isteriku. 25 tahun dia bagi ke aku ni nikmat. Baru 20 tahun lah. Aku malulah. Oh ya Allah. Kita mau gitu manusia yang special. Maknanya bila kita kenal diri, kenal Allah ni, kita akan jadi manusia yang special dengan Allah. Kita jaga akhlak kita dengan Allah. Kita apa pun Allah bagi kita, senang ke susah ke, apa keadaan kita dah latih. Kita latih diri kita. Apa pun pentingnya engkau ya Allah. Engkau ya Allah. Kemarin saya dah cinta Sayyidina Ali macam mana. Cuba hayati lah Sayyidina Ali tu. Dalam dia Abdurrahman Muljam bunuh dia, tikam dia daripada tengah solat belakang kan. Tengah solat subuh kan. Sakaratul maut tu apa dia cakap? Saya ulangkan balik ni. Apa dia cakap? Dia kata jangan kau, rakyat dia banyak tu. Pengikut Nabi Ali bila suruh bunuh Muljam bila-bila ya. Tak? Tu. Tapi dia kata jangan apa-apakan. Aku tahu, aku tak risau. Aku mati macam mana keadaan, tapi aku dah tahu sebab mati tetap akan mati Allah Ta'ala kata. Ini semua orang bunuh kita, aku tak heran.
Tapi maknanya diri dia tu tadi sentiasa dia nak dengan Allah. Dia terdengar ayat Allah Ta'ala kata, kalau kau memaafkan dia, kau maafkan dia, sesungguhnya aku maha pemaaf pada kau. Jadi seni ahli hidup dia, orang buat apa dengan dia tak elok pun, dia selalu memaafkan makwam. Bukti dia dalam sakaratul maut, dalam keadaan sakit yang amat sangat, dia boleh berkata gitu. Kita belum tentu lagi, sebab perilaku kita, orang gesek sikit kereta kita dah angin dah, tak boleh maafkan. Bawa mana mak kau, mana ni, bawa pergi rumah ni, tengok anak kau dah, saya dah cat mahal-mahal metrik berkilat macam ni, baru 2-3 hari dah anak kau naik basikal. Lepas tu dia celah tu tenggelam sikit, body tu ke dalam sikit. Ni kalau hantar kedai 300-400 juga ni, siapa nak bayar ni? Wah, kita dah Mudah budak-budak pun kita ambil hati kat bawa jumpa mak dia kan. Nampak? Kita punya akhlak. Allah uji sikit, itu 300-400 kau dah jadi macam hara keadaan dunia ni. Kau buat ni. Jadi azab ni kau buat ni. Sudah dah, ini Allah dah apa, tak, Allah nak uji aku tak apa. Aku boleh buat baru. Jangan sampai hati aku lupa pada engkau, sudah ya Allah. Ajar lagi tu kecil-kecil kan. Allah tak bagi engkau yang besar-besar. Dia bagi kecil-kecil je. Selipar pergi kat masjid, baru beli hilang. Dia bagi kecil-kecil. Lawan lah, waktu tu kita kena olah kan. Apa ya Allah ni semua innalillahi wa inna. Aku lahir pun tak ada apa benda. Ini selipar ni pun aku dapat, engkau yang bagi. Dan kau ambil balik selipar ni pun, nanti kau ganti lain ya Allah. Kita olahkan dalam hidup kita gitu, supaya bahagia dengan Allah. Kalau kita tak latih sekarang, apa maksud yang kita kata ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Karim, ya Allahu bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkan aku seperti para nabi. Ya Allahu biha, matikan aku seperti wali Allah, kekasih engkau. Ubiha, seperti dia. Ya Karim, yang maha menganugerahi. Ya Karim, ya Allah, apa yang kau nak? Ya Allah bi husnil khatimah. Hidup aku dalam keadaan kematianku, kematian yang baik di sisimu baik. Tapi bila dalam kehidupan kita tak, apa yang kita sebut minta tadi pada Allah, kita tak buat. Mana boleh. Para nabi tak, dia bukan bercakap je, dia buat dulu. Kalau turun ayat wala taqrabuz zina, dah memang nabi memang jauhkan daripada zina. Kalau kita wala taqrabuz zina, kita punya otak, oh aku ni tak, lelaki dengan perempuan tak bersama, aku tak berzina. Kita punya mentaliti, kita ingat zina tu. Memanglah itu salah satu. Itu salah satu. Tapi zina yang paling itu merasa ada di diri, itu zina. Apa itu maksiat? Itu maksiat yang membuka pintu maksiat-maksiat yang lain. Sebab bila kau ada rasa kedirian, kau akan datanglah masuk kedirian-kedirian, kendak-kendak lain. Bukan saya cerita ni mana saya mandai-mandai nak tafsir, bukan. Sebab Nabi tu memang gitu, dia ni tak ada rasa merasa ada diri. Maka tu ayat tu suci sampai. Tetap ayat tu untuk mengesahkan Allah. 6,600 berapa pun dalam ayat Quran tu, semuanya kalimat Allah nak apa? Ilahun wa, nak menunjukkan esa Allah saat dia. Semua dalam tu cerita. Cuba cerita dalam tu semua. Lepas tu ditambah lagi kalimat air laut jadi dakwat. Bayangkan air laut yang ada seluruh ni jadi dakwat untuk tulis kalimat Rabbi. Nafidal bahru, tambah lagi pun walau ji'na bisli, tak akan boleh. Walau ji'na, tambahkan air laut dan pun tak akan boleh habis kalimat. Jadi bukan kalimat-kalimat yang sampai pada kita ni, kalimat-kalimat yang sampai pada siapa pun dalam diri masing-masing, itu semua kalimat Torah, kalimat Allah. Dia menurunkan. Habis kat iblis tu siapa yang turunkan tu? Si Haji ni dah sesat dah, iblis pun. Iya, saya cakap betul. Dia watak dia, skrip dia tu di tangan Allah tau. Daripada A sampai Z, nanti sampai pengambilan semua tu dalam ilmu Allah masukkan chip tu.
Iblis pun dia akan tak, besok dia tahu nak goda macam mana. Siapa dia nak goda, dia tahu tak? Dia tak tahu, tapi Allah tu tahu. Jangan kita ingat dia nak menyusun, tak ada. Semua di tangan Allah. Malaikat, nabi-nabi, semua kita ni di bawah ilmu Allah. Wa huwa bikulli syai'in, seluruhnya alim, seluruhnya dia yang faham. Jadi jangan Waalaikumsalam. Jangan mengaku kita nanti kita jadi macam watak iblis, sombong, kita rasa ilmu kita. Tadi dah mula-mula tadi dah sebut subhanaka maha suci, la ilma lana, tak ada dah ya Allah. Boleh rasa engkau ada pula ilmu kau. Tak, illa ma'alam tanah, melainkan kau yang alam dan tak tahu. Innaka antal ali, engkau maha berpengetahuan seluruhnya dan maha hakim, bijak. Jadi kalau nak bijak, kena matikan diri dengan Allah. Tak ada rasa Semalam ke ada orang dia tanya saya, maknanya setiap hidup kita ni kalau bismillah akan berkat. Kita buat apa? Bismillah kan? Akan berkat, Rasulullah kata. Maknanya bismillah yang mana? Yang bismillah yang kita faham, yang kita gerak bukan kita. Itu yang jadi berkat. Bila ada diri kita, bismillah kita rasa ada diri kita, ada dia pun tak faham. Maknanya kita tak faham. Kita kena faham. Bukan bismillah tu tak boleh sebut. Tapi engkau tak faham. Biar faham dulu baru sebut. Sekarang kita dah terbiasa, kita tak berdasiasat ayat tu. Kita dah rasa seolah kita faham. Padahal kita belum faham. Jadi macam mana nak olahkan tadi? Huruf, saya cakap tadi, kalau huruf alif aja tu. Lam kedua, ha. Kalimat dia ada sabdu atas. Maknanya Allah. Naik ni. Allah. Maknanya dia menunjukkan kepada mana je apa. Yang ada di aku. Tapi kalau kita sebut Allah yang tadi kita ada tak boleh. Ini disiplin tau. Disiplin untuk menyebut nama Allah. Itu saya kata tadi, kalau orang yang bukan Islam sekarang ni sibuk mengatakan dia nak pakai nama kalimat Allah, jangan marah dia. Sebab dia punya Tuhan pun Allah, kita pun Tuhan Allah. Cuma dia tu nak pakai nama Allah, kita ni jangan marah. Kita jangan marah, lepas tu kita kata boleh pakai. Engkau pun Tuhan kau Allah macam aku juga. Tapi aku nak ajar kau dulu, kalau kau nak pakai itu alif, lam, ha, aku kena sekolahkan kau dulu ya. Boleh? Kau nak pakailah. Kau Kristian nak pakai ni. Sebelah lain kau tak pakai kan? Kau pakai Yesus ke apa. Ini kau teringin nak pakai pula ya. Boleh, bagus. Ya, Tuhan kau Allah juga sebenarnya. Bagus. Ada ulama pergi jumpanya tu. Bukan ulama sini lah, maknanya dunia lain lah. Ya. Maknanya pergi jumpa dia. Boleh aku jelaskan alif ni zat sifat, asma, af'al. Jadi kau kena faham apa tu yang dikatakan tadi zat. Jelaskan kepada orang yang nak pakai kalimat Allah. Jangan ingat kalimat Allah tu kita tak faham. Ada pergi jumpa. Jangan marah dia. Nanti Allah marah kau. Dia nak sebut nama aku, kau nak marah buat apa? Engkau pun tak faham sebut nama aku. Jadi aku kena balik, bukan bumi sini lah, bumi tempat lain. Ya? Jadi bagi faham, jangan marahi. Dia juga manusia berasal daripada Allah. Cuma lain agama je sikit. Sikit lah. Kita Islam, dia Kristian. Padahal kita sama manusia. Sama manusia tu lebih hebat lagi daripada berbeza-beza. Jangan anggap dia Kristian salah besar dia tu. Jangan. Kita mentaliti, kita Islam, dia Kristian, dia Yahudi, salah besar. Jangan. Dia bukan manusia ke? Dia manusia juga daripada bapa sama saudara kita. Dia bukan binatang dia. Jadi tanggungjawab engkau bukan menyalahi dia. Saya ada cerita tu hari mana macam mana wali Allah besar dia jalan kat kandang babi, dia nampak apa penita tu jaga babi, dia kata apa penita bersih-bersih jaga babi kot. Dia cakap dalam hati dia kan, Allah sentuh. Kenapa engkau hukum dia?
Aku dah tajalikan dia jadi begitu. Allah tegur dia. Menangis dia terus, dia jaga babi setahun. Dia hukum diri dia. Itu silap sikit je. Kita banyak silap, tenang je. Nak kata hebat apa kan? Sebab tak boleh. Kita ni dia aja. Jangan ada sikit pun rasa perasaan riak kata kita ni hebat, orang lain tak hebat. Orang lain kotor, penjaga babi ni kotor lah apa ni. Macam mana ketua agama Yahudi jaga babi kotor? Ya Allah. Dia sikit daripada detik dalam hati tu dia rasa bersalah besar. Dia hukum diri dia setahun. Pakai topi yang raib tadi dia pakai. Anak murid dia yang ramai ikut belakang dia, kenapa ni guru? Tak apa, kau jalan terus, tinggalkan aku sini. Sekali-sekali kau datang tengok aku, datanglah tengok. Belum habis lagi aku punya pertapaan dengan babi ni, kau jangan babi ni lagi mulia daripada aku. Sebab aku dah hina dia. Dia dah memang binatang. Aku ni manusia, patut aku fikir jangan hina dia. Jadi aku ni layak jadi babi lah. Sampai Allah Ta'ala kata cukup. Itu orang yang betul-betul nakkan Allah. Dia tak ada masa dia nak sibuk nak hukum orang. Dia mendoakan orang. Dia takut nak letakkan hukum dia dalam diri dia. Bersih, suci, bersih. Dia nak bersih lagi. Bersih bukan sangka dia bersih. Bersih tu sampai dia tak ada nyalahkan siapa-siapa lah. Iblis pun dia tak salahkan dia. Dah kerja kau macam tu iblis. Tak. Teruskanlah mengingatkan orang supaya jangan ikut macam kau. Terima kasih iblis. Al-Fatihah. Marah orang. Kita Al-Fatihah dengan iblis kan. Ini biasa muslimin, muslimat sekian semua yang daripada dulu sampai bila kita Al-Fatihah. Lupa nak hadiah kepada makhluk Allah nama iblis ni. Padahal banyak jasa dia. Betul. Kalau dia tak ingat kita macam dia jahat, boleh kita jadi baik? Tak faham kita kan? Malaikat ke main kita bagi. Saya tahu kita. Tapi jangan sampai kita makna kita ingat iblis tu malaikat tu boleh ajar kita. Jangan. Malaikat tu atas izin Allah. Kalau kita nampak malaikat tu yang ajar kita, salah kita. Dia hanya membawa apa yang Allah Ta'ala suruh. Kalau kita nampak malaikat tu yang ajar, kita dah mengatakan malaikat tu ada ilmu. Salah tak? Kita tak sedar, kita dah memuja kepada malaikat, bukan yang punya ilmu yang ni jangan kata si Haji ni dia salahkan malaikat pula. Iblis dia buat baik pula, belajar. Saya nak ajar supaya jangan kau nyalahkan siapa-siapa dan jangan kau mentaksubkan kepada malaikat. Sebab ilmu tauhid ni dia manis. Allah dia tak mau mandang lain. Yang iblis pun dia tak nampak iblis jahat. Dia pandang siapa yang letakkan sifat skrip sesat tu tadi. Siapa dia nampak itu. Pasal Rasulullah kalau panggil iblis, Rasulullah tak cocok biji mana iblis tu. Ada Rasulullah cocok? Siapa pernah kisah riwayat Rasulullah panggil iblis datang? Tak ada. Rasulullah cakap elok je. Taubatlah Maisa, aku tak boleh, aku dah begini. Siapa musuh kau nombor satu? Engkau lah. Kenapa? Engkau yang paling kenal Allah, engkau yang paling takut pada Allah, engkau yang paling rindu kepada Allah. Aku tak berani. Aku nak menyerupakan aku ni pun aku gerun nak jumpa engkau Rasulullah. Pasal kau suci, bersih. Kan? Tu tadi. Bukan Rasulullah tu marah. Kesucian Rasulullah pun dia tak berani nak hampiri. Gerun. Tu. Itu saya cakap tadi, kalau kita betul-betul faham konsep yang Rasulullah SAW bawakan, di mana Rasulullah ni akhlak ni dididik oleh khuluqin azim, dan akhlak yang sangat tinggi, murni, bersih, yang dididik oleh Allah. Bila dia lahir, bapak dia wafat kan, berapa tahun lepas tu isteri dia mak dia wafat kan. Jadi berebut-rebut malaikat lah, bidadari lah nak bela Rasulullah, nak didik. Allah Ta'ala kata, aku ya sendiri.
Maknanya Rasulullah ni Allah sendiri yang didik akhlak dia. Makna akhlak Allah yang maknanya yang maha pengasih penyayang tadi, yang maha sempurna tu Allah letakkan pada Muhammad. Kita ni beruntung sebab jadi umat Muhammad. Ini bulan Syaban, 15 Syaban, Allah Ta'ala kata kalau kita solat, betul-betul solat, kan? Saya nak ceritakan Nabi Isa, dia pergi satu gunung, nampak dalam satu gunung tinggi tu dia nampak satu batu besar, putih, jernih. Jadi tapi berhijab. Dia pun Allah Ta'ala bagi wahyu gitu, dia kata kau nak tengok lagi keindahan batu ni. Ni nampak luar yang indah, sebelah dalam dia lagi indah aku jadikan. Maka terbuka, batu tu terbuka, tengok ada orang duduk dalam tu tinggal La ilaha illallah, la ilaha illallah. Isa kata, siapa engkau?